Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa lagi sahabat-sahabat dan teman-teman semua di dalam program kita belajar membaca Al-Quran langsung daripada ayat Al-Quran tersebut beserta dengan hukum-hukum tajwid yang terdapat pada setiap kalimah dan ayat tersebut. Kali ini kita berada dalam siri yang ke-20. Kita membaca ayat yang ke-199 hingga 202, iaitu kita masih dalam juzuk yang kedua, iaitu membaca surah yang kedua, surah Al-Baqarah. Sebelum saya meneruskan iaitu program kita ini, saya mohon kepada semua yang baru view, tolong subscribe, dan kemudian yang telah subscribe, teruskan belajar. Jangan putus asa ataupun jangan jemu dalam belajar. Sebab video ini akan kekal di dalam YouTube dan semua sahabat-sahabat dan teman-teman yang baru view boleh view video-video yang lepas. Kerana terdapat lebih kurang 200 lebih video yang telah saya viralkan dalam program belajar tajwid, juga belajar bab semayang, dan sekarang saya ada bab doa yang pendek-pendek saja yang memudahkan sahabat-sahabat dan teman mengikutinya. Dan jangan lupa pada share dengan kawan-kawan yang lain. Tujuannya ialah supaya kita mendapat rahmah dan keberkatan daripada Allah SWT kerana mengajak orang lain sama-sama belajar. Share itu maknanya kita ajak orang lain mengikuti kita sama belajar. Sama ada dia menerima atau tidak, iaitu dengan share itu kita telah membuat satu kebaikan. Memberitahu bahawa ada program pembelajaran membaca Al-Quran, iaitu bersandarkan kepada hukum-hukum tajwid yang ada padanya, insyaAllah. Kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini. Baik. Ayat 199 didahului dengan kalimah summa. Baik. Perhatikan semasa saya menyebut sum itu panjang, 2 harakah, dan berdengung. Iaitu kerana hukum mim bertasydid, wajib kita baca dengan gunnah, iaitu wajibul gunnah. Sebab itu kita jumpa kalimah fidu. Di sini ada 2 hukum, fi dengan du, iaitu ada mad asli, iaitu fi sebelum ya baris bawah, du sebelum wa baris depan. Sebab itu kita kena baca dengan hukum mad asli. Fidu. Kemudian min di sini ada nun tanda mati di sana menunjukkan kita baca dengan izhar. Menentukan izhar apa, izhar syafawi ke, izhar halki ke, itu perhatikan selepas huruf nun. Apa? Iaitu huruf halkum. Ha. Iaitu tengah halkum. Jadi kita baca dengan izhar halki. Kemudian kita jumpa kalimah haitsu. Baik. Haitsu sebelum ya baris di atas. Dan ya itu ada tanda mati menunjukkan dia dibaca dengan lin. Itu sebagai tanda. Tanda pun kita dah tahu kita baca dengan lin. Sebab sebelum ya baris di atas. Lepas tu kita jumpa kalimah fadha. Afada. Baik. Yang kita kena tentukan iaitu fa di sana, iaitu bertemu dengan alif sebelumnya baris di atas, kena baca dengan ma'asli 2 harakah. Afada. Baik. Dot itu baris di atas bertemu pula dengan kalimah alif lam di sana di dalam kalimah an-nasu, iaitu kita kena baca dengan idgham samsi, iaitu idghamkan huruf dot kepada huruf nun. Jadi bunyinya fadan. Baik. Nun pula bertasydid, kita kena baca dengan wajib gunnah. Kemudian nun itu selepas nun baris atas ada alif, kita kena baca dengan mat asli. Jadi ada berapa hukum di sana? 2 kalimah ini ada 4 hukum. 1, 2, 3, 4. Pertama mat asli fa, kemudian idgham samsi dot ini kita idghamkan dengan huruf nun. Kemudian kita ada wajib gunnah, nun bertasydid, kemudian kita ada mat asli. Mana ada 4 hukum sana yang perlu kita zahirkan ataupun tunaikan apabila kita menyebut 2 kalimah. Jadi saya panjang sikit penjelasannya. Fadan nasu. Baik. Kemudian kita jumpa kalimah wastaghfirullah. Pun 2 juga, wastaghfiru. Kemudian kalimah Allah. Baik. Di sana ada tanda jim, mana kita boleh wakaf. Kita bicara tentang wakaf pada kalimah Allah nanti. Baik. Wastaghfiru. Baik. Apa yang hukum yang ada? Iaitu selepas ru itu bertemu dengan nama Allah, kita baca dia dengan idgham samsi. Ra itu kita masukkan dengan huruf lam dalam huruf nama Allah di sana. Sebab
Kita baca idgham syamsi sebab dalam nama Allah itu sendiri ada alif lam. Alif lam, hukum alif lam, jadi baca dengan idgham syamsi. Dan lam itu dibaca dengan tebal sebab sebelumnya baris depan. Ya, rullah. Baik. Oleh kerana kita wakaf, nama Allah itu kita kena juga baca macam mad arid sukun. Tapi bukan hukum mad arid sukun. Tapi dia khas untuk nama Allah. Jalallah, kita wakaf dengan 2, 4 atau 6 harakah. Jadi kita baca je. Wastaghfirullah. Baik, kita wakaf kat situ. Kemudian kita sambung. Selepas nama Allah itu kita jumpa lagi inna. Baik. In di nun bertasydid kita ada satu hukum wajib bangunan na apabila bertemu dengan nama Allah ada idgham syamsi iaitu nun di idghamkan dengan huruf lam di dalam nama Allah dan jalallah itu dibaca dengan tebal iaitu kita baca innallaha. In dengung 2 harakat. Allah tu tebal dan 2 harakah. Ha dan Ghafurur Rahim. Ghafur Rahim, ya, 2 kalimah di sini. Ghafur iaitu Maha Pemurah lagi Maha Mengasihan, Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani, ya. Ingat tu. Kalau kita baca selalu Bismillahirrahmanirrahim, Maha Pemurah, ini Ghafur, Pengampun. Dalam kalimah Ghafur Rur, ada 2 hukum di sana. Pertama, mad asli, fu, mad asli, Ghafur. Kemudian ra tu tanwin bertemu dengan ra. Kita baca dengan idgham bila gunnah, iaitu tanwin bertemu dengan huruf ra. Macam mana bacanya? Rur, iaitu jadikan dia baris 1, baris depan 1. Idghamkan dia dengan huruf ra yang dalam kalimah rahim. Jadi bunyinya Ghafurur Rahim. Jadi him tu kita baca dengan mad ridli, sukun kita sukunkan huruf mim ini dan sebelumnya ada mad asli. Jadi bacanya 2, 4 atau 6 harakah. Kita baca ayat yang ke-199 ini sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa afidu min haitsu afadan nas wastaghfirullah. Innallaha ghafurur rahim. Itu cara membacanya. Baik. Dengan hukum-hukum yang telah dijelaskan, cara mengikut hukum-hukum yang telah dijelaskan. Baik, kita pergi pada kalimah berikutnya, iaitu kalimah faiza. Baik, di sini ada satu saja hukum, iaitu mad asli za itu. Selepas za ada alif. Baik. Kemudian kita pergi pada kalimah qadaitum. Baik. Di sini ada satu, iaitu selepas dad ini ada ya dan ada tanda mati. Ya ini adalah huruf mad atau huruf lin bergantung kepada baris sebelumnya. Itu di sini dia bertindak sebagai lin ya itu sebab sebelumnya baris di atas dan ada tanda mati di situ. Kalau kita baca Quran ada tanda mati, makna dia ya tu ataupun waw, makna dia adalah lin. Maknanya kalau ya waw mesti sebelumnya baris atas juga. Jadi qadai tum. Baik, kenapa saya baca berdengung di sana? Sebab mim sukun bertemu dengan mim yang bertasydid ini, dia kena baca dengan idgham mislain saghir. Pasal apa mislain? Sebab dia sama. Mim bertemu dengan mim. Iaitu sama huruf, sama makhraj. Dan sama sifatnya. Baik. Kemudian kita jumpa manasikakum. Ada berapa hukum di sini? Ada 2. Satu, na di sana baca mad asli. Kakum di sana baca dengan izzah syafawi. Manasikakum. Satu aja yang ada 2 harakah iaitu mad asli di sini. Kemudian kita jumpa kalimah fadhkuru. Fa itu diwasalkan dengan huruf zal yang mati bunyinya fadh. Kemudian Kuru, ru itu pula bertemu dengan nama Allah juga. Jadi dia dibaca dengan idgham syamsi di mana ru itu digabungkan dengan huruf lam di sana. Dibaca dengan tebal.
Kerana sebelumnya baris depan. Kurullah, Allah tu dibaca 2 harakah, ha 1 harakah. Jadi fazkurullaha, kan kalimah berikutnya kazikrikum, di ujung saja ada hukum mat izzah syafawi kalau mim mati. Sini kita baca kazikrikum kum, kemudian terus pada abaakum, abaakum. Perhatikan di sini mat badal ada satu hukum. Kemudian ba tu nampak ada gelombang sana, dia baca panjang sebab dia temu dengan hamzah dalam satu kalimah, maka kita baca mat wajib dengan hukum mat wajib mutasil. Dan kemudian kum di sana kita baca dia dengan izzah syafawi. Jadi abaakum. Ba tu panjang berapa harakah? 4 atau 5 harakah. Baik. Selepas itu kita jumpa kalimah apa? Iaitu kalimah yang pendek saja. Au, iaitu dibaca dengan lin. Perhatikan di sini. Sebelum waw itu, hamzah baris di atas. Tapi kalau hamzah itu baris depan, apa jadi? Iaitu dia kena baca dengan mat badal. Iaitu hamzah mendahului huruf mat. Macam sini. Sini sebab alif sebelum baris atas. Kalau waw, mesti baris depan. Jadi dia akan dibaca dengan mat badal. Tapi di sini oleh kerana waw itu mati dan sebelumnya baris di atas, kita baca dia dengan lin. Dan kita jumpa kalimah asyadda. Asyadda, iaitu shin itu ditasydidkan huruf dal, asyad bunyi. Kemudian zikra. Ada satu hukum di sini, iaitu ra itu bertanwin. Kita baca dengan mat iwad, jadikan dia baris satu, dibaca seperti mat asli 2 harakah. Zikra. Jadi kita teruskan yang berikutnya. Kemudian famina. Kalimah famina tak ada apa-apa hukum, cuma nun di sini bertemu dengan alif lam syamsiah. Huruf nun, huruf syamsiah, dan ada bertasydid di sana. Pertama kita kena idghamkan nun ini dengan huruf nun berikutnya. Faminan, baik, ada dengung di sana nun bertasydid, baca dengan wajib gunnah. Kemudian selepas tu na itu baca dengan mat asli. Faminan nasi. Itu cara membaca 2 kalimah tersebut. Kemudian kita bertemu dengan kalimah man di sana. Baik, nun itu sukun, tak ada tanda baris apa-apa. Menunjukkan dia dibaca dengan idgham ma'al gunnah sebab dia bertemu dengan ya. Nun sukun bertemu dengan ya, hukumnya dibaca dengan idgham ma'al gunnah, iaitu dengan dengung. Mai, kemudian yakulu, ya satu, lu satu. Ku tu ada nampak panjang sedikit sebab sebelum waw baris depan dibaca dengan mat asli, yakulu. Selepas itu kita jumpa Rabbana. Perhatikan Rabbana. Kenapa saya baca panjang na tu? Pertama, ra kita tasydid dengan huruf ba. Lepas tu nun itu sepatutnya mat asli, ada alif selepasnya. Tak, selepas alif ada hamzah. Tak boleh baca dengan mat asli. Baca dengan mat juga, tapi mat jaiz munfasil. Panjangnya 4 atau 5 harakah. Sebab huruf alif bertemu dengan huruf hamzah. Dan hamzah di sana kalimah berikutnya atina. Rabbana atina. Jadi mat badal. Hukumnya 2 harakah dibaca. T1, na di sana mat asli. Sebab nun, lepas nun baris di atas ada huruf alif. Kemudian terus dengan kalimah fi. Kemudian fi ini bertemu dengan alif lam syamsiah. Maka diidghamkan bunyi fi ini dengan huruf dal. Fid. Kemudian dunya. Baik. Perhatikan di sini, iaitu nun sukun bertemu dengan ya. Tetapi dia dalam satu kalimah. Maka kita kena baca dun itu ada tanda mati. Kalau mengikutkan hukum nun mati bertemu dengan ya, kena baca dengan idgham ma'al gunnah. Tetapi tidak di sini. Ada berkecuali bunyana, dunyana, dunya. Jadi baca dengan izhar mutlak, dipanggil mutlak. Itu dibaca dun, tak ada dengung, tak ada panjang. Fit dun ya yang mat asli panjang 2 harakah.
Ingat itu. Izhar mutlak hukumnya. Kemudian kita perhatikan kalimah berikutnya ma panjang dua harakat sebab selepas mim baris di atas ada huruf alif. Dan lahu pun panjang juga dibaca dua harakat dengan hukum mad silah qasirah, iaitu lahu sebelum ha itu ada huruf yang berbaris, lepas ha itu ada huruf yang berbaris. Maka kita kena tambah satu waw kecil di selepas ha itu dan mewajibkan kita membaca dengan, menghukumkan kita membaca dengan mad silah kasirah dua harakat. Jadi lahu fi. Fi pula bertemu dengan kalimah al-akhirati, iaitu alif lam qamariyah di sana. Jadi kita masukkan, iaitu izharkan bunyi fa tu dengan lam yang mati. Fil. Kemudian di sana ada mad badal, hamzah berada mendahului huruf alif di sini, tengah-tengah antara lam dengan alif, maka dia adalah mad badal, baca dua harakat. Akhirati, khirati. Hukum tu saja, mad badal dengan izhar kamari saja. Kemudian kita pergi kepada kalimah berikutnya bunyi min, iaitu kalimah min, dia ada tanda mati menunjukkan dia baca dengan izhar. Izhar apa dia? Iaitu izhar halki sebab dia bertemu dengan huruf kha, iaitu huruf yang makhrajnya keluar daripada hujung halkum, iaitu belah atas halkum kita ni. Jadi itu sebab panggil izhar halki. Dan kemudian khalaqa. Baik. Sini huruf qaf. Apabila kita sukunkan huruf qaf ini, kita kena baca dengan qalqalah kubra. Dan bacaannya tetap dengan hukum ma'adil sukun, tetapi pada qaf itu kita kena baca dengan qalqalah kubra sebab dia huruf qalqalah. Khalaqa. Itulah lantunannya. Jadi itu sebab lebih besar bunyi lantunannya daripada sugra. Ataupun kalau bertasydid itu dipanggil akbar, lebih besar lagi daripada kubra. Baik, kubra lebih besar daripada sugra, kena ingat macam tu. Sugra, kubra, akbar. Baik, kita setelah habis ayat yang ke-200, kita baca dulu. Sama-sama kita baca. A'udzubillah minasyaitonir rajim. فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ khalaq. Baik, ini saya nak bagi tahu, kalau kita berdoa, kita tidak boleh minta kebaikan dunia sahaja. Kalau kita minta kebaikan dunia sahaja, maka kita akan dapat dunia tetapi tidak ada bahagian kita di akhirat. Dan ayat yang berikutnya menyuruh kita berdoa dengan sepenuhnya, iaitu perhatikan, iaitu ayat yang berikutnya. Saya turunkan dulu. Ayat yang berikutnya bermula dengan, iaitu ayat yang ke-201, bermula dengan wa minhum. Baik. Dalam menyebut kalimah wa minhum, baik, perhatikan di mana ada dua hukum, iaitu pertama izhar halki, nun sukun bertemu dengan ha, huruf halkum. Kemudian mim ini sukun bertemu dengan huruf mim yang bertasydid di kalimah man. Wa minhum man yaqulu. Baik, nak perhatikan di sini. Apakah hukum dia? Idgham mislain saghir. Mim bertemu dengan mim. Ini hukum mim mati ataupun hukum mim sukun. Kemudian di sini mai, kenapa baca mai? Iaitu nun sukun bertemu dengan ya, kita kena baca dengan idgham ma'al gunnah. Hukum itu memerintahkan kita supaya kita membaca dengan idgham. Masukkan huruf mim kepada huruf ya. Kemudian dengan dengung. Mai ada dalam panjangnya lebih kurang dua harakat. Kemudian yaqulu, ku di sana selepas waw, sebelum waw ada baris depan. Baca dengan mad asli. Kemudian ini yang dia kata Allah suruh kita baca doa macam ni. Ini doa dia. Daripada sini, inilah doa segala doa.
Sebab kita minta untuk kebaikan dunia. Semua jenis kebaikan dalam dunia ni kita mohon kepada Allah dengan doa ini, maka insya-Allah Tuhan akan kurniakan kita kebaikan di dunia. Dan kemudian kita sambung pada wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar, dilindungi pula. Kita dapat kebaikan akhirat dan dilindungi kita daripada api neraka. Itulah matlamat hidup kita. Jadi inilah doa yang paling penting, jangan tinggal walau satu hari pun membaca doa ini, kerana dia adalah ibu segala doa. Iaitu bacanya apabila kita dah minta macam-macam, mestilah kita tutup doa kita dengan ni dan dengan selawat dan dengan pujian kepada Allah SWT supaya kita memperolehi kebaikan hidup di dunia dan akhirah. Ini saya berceramah sedikit. Baik, kita sambung. Baik. Tadi sampai mana kita baca? Iaitu sampai yaqulu rabbana. Baik, di sini kita baca ra di tasydid dengan ba, rabb, dan banana tu kita baca panjang, mad jaiz, iaitu mad jaiz munfasil sebab alif bertemu dengan hamzah dalam dua kalimah. Rabbana dengan atina. Kemudian a di sana baca dengan mad badal, hamzah mendahului huruf alif, tina na dibaca dengan mad asli. Rabbana atina. Apa yang kita minta? Fit dunia, iaitu kebaikan dunia, dunia hasanah. Fa di sini baris bawah bertemu dengan alif lam samsiah, maka kita idgham samsikan huruf bunyi fi ini dengan huruf dah bunyi fid. Kemudian dunia lagi kita jumpa dunia di sana, nun itu kita baca dengan izam mutlak. Kemudian ya kita baca dengan mad asli. Fid dunia. Baik. Nun bertemu, nun sukun bertemu dengan ya dalam satu kalimah. Itu yang menjadikan dia dibaca dengan izah mutlak. Kemudian kita jumpa kalimah hasanah. Hasanatau. Baik. Hasanah. Di sini tanwin ada bertemu dengan waw, baca dengan idgham ma'unah. Ada satu saja hukum, yang lain lahirkan saja mahraj ha, mahraj sin, ha, sa, na, mahraj nun, kemudian idghamkan tanwin ta dia tu tanwin dengan huruf waw, jadi bunyinya hasanatau, tau, wa fil, wa fi itu juga ditemukan dengan alif lam. Alif lam apa? Kamariyah. Maka baca dengan izah kamariyah. Wa fil. Dan a di sana mak badal sebab hamzah mendahului huruf alif. Khirati, akhirati, kemudian hasanatau. Baik, hasanah. Kalau kita di situ berhenti hasanah. Baik. Kita perhatikan sama juga di sini. Hukumnya pun sama. Cuma di sini ada beza. Waqina, waqina, waqina baca dengan mak asli. Azaza baca dengan mak asli. Ba di sana baca dengan idgham samsi, dimasukkan dengan kerana dia berjumpa dengan alif lam samsiah, iaitu huruf nun, huruf samsiah. Jadi bacanya azaban nar. Baca nar itu dengan mak ri'li sukun dan nun itu diwajibul gunnahkan dia, digunnahkan dia dua harakah. Jadi kita baca daripada mula. Habis ayat 201. Dan saya minta semua sahabat-sahabat dan teman-teman menghafal doa ini. Tidak boleh tidak. Cubalah satu hari hafal apa. Lepas Rabbana apa, atina. Lepas atina apa, fit dunia. Dunia kebaikan hasanah. Dunia hasanah. Kemudian wafil akhiratin. Juga akhirat. Kebaikan akhirat. Kemudian minta lindung daripada Allah SWT daripada azab api neraka. Tolong hafal doa ini, mereka yang belum menghafalnya, dan jangan tinggal satu waktu pun sembahyang dengan doa ini, iaitu kita sentiasa berdoa. Jadi kita baca, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Saya wakafkan kat sini. Wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Itu cara membaca je. Oleh kerana dia adalah doa yang penting, saya baca sekali lagi.
Wa minhum man yaqul. Baik, baru kita baca doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Baik, kita pergi ayat yang penghabisan pada sesi ini, iaitu kalimah ulaika la dibaca 4 atau 5 harakah, iaitu dengan hukum mad wajib muttasil. Satu saja hukum yang terdapat dalam kalimah ulaika. Baik. Kemudian kita sambung dengan kalimah lahum. Lahum di sana ada satu hukum, izza syara'i, hum itu dibaca dengan izza syara'i mim mati. Kemudian nasibum. Baik. Si di sini baca dengan 2 harakah, iaitu sebelum ya ada baris bawah, kemudian tanwin bertemu ba, tanwin itu bertemu dengan mim yang bertasydid, baca dengan idgham ma'al gunnah, bunyinya nasibum mimma. Di sini ada lama sikit, sebab pertama kita kena gunakan hukum idgham ma'al gunnah 2 harakah. Kemudian mim ini bertasydid dengan mim, kena baca dengan wajibul gunnah. Kemudian ma di sana baca dengan mad asli. Jadi ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Iaitu ada satu saja. Sini kita boleh wakaf, ada jim di sana. Iaitu dengan hukum mad asli kasabu. 2 harakah saja bu itu. Kemudian kita sambung. Wallahu. Baik, sebelum nama Allah ada waw di sini baris atas, baca dengan tebal, iaitu waw itu kita idgham samsi kan kepada huruf lam, bunyi wallah, baca dengan tebal, dullah 2 harakah, hu. Wallahu sari'u. Baik, ri itu dibaca dengan mak asli juga, sebab sebelum ya itu ada baris bawah. Kemudian ain baris depan itu bertemu dengan alif lam kamariyah, iaitu huruf ha, huruf kamariyah. Maka kita baca o itu dengan lam, dimatikan dengan lam di sana, lam yang mati, ul hisab. Baik. Di sana ada huruf ba. Huruf ba itu huruf apa? Huruf qalqalah. Kita sukunkan dia, kita mesti baca dia dengan qalqalah kubra. Macam tadi. Baik. Saya tak tulis kubra, tapi perhatikan di sini, iaitu huruf ba. Matikan dia. Macam mana mati ba? Ba. Jadi, bibak gitu bunyinya. Baik, kalau kita sambung, al-hisab. Itu kita sukunkan dia. Dengan ma'aril sukun, kita boleh baca 2, 4 atau 6 harakah. Hisab. Sari'ul hisab. Baik, kita baca daripada mula. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Sadaqallahul azim. Jangan lupa menghafal doa ini. Ini adalah doa daripada Al-Quran dan kita baca sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah. Orang yang akan mendapat kebaikan di dunia dan di akhirat dengan membaca doa ini. Kalau kita baca doa yang pertama tadi, dunia saja kita dapat. Akhirat tak dapat. Jadi bukan itu yang kita nak. Matlamat kita hidup ialah kebaikan dunia dan kebaikan di akhirat, insyaAllah. Baik. Itulah sahaja siri ke-20, iaitu ayat daripada 199 dan 202. Dan kita beruntung dapat berjumpa dengan doa yang boleh memberikan kita kebaikan di dunia dan di akhirat. Sebab itu saya ada mulakan program iaitu keutamaan berdoa dan adab berdoa. Dengan nak membaca doa ini, kita mesti ada adab sekurang-kurangnya. Kita memuji Allah, selepas itu kita berselawat ke atas Nabi, kemudian kita berdoa, dan kemudian kita tutup doa kita dengan selawat atas Nabi dan berakhir dengan pujian kepada Allah SWT, insyaAllah. Dan selamat berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.